maka namanya solat jenazah ghaib. Seperti yang saya terangkan, jenazah ghaib ni bukan jenazah tu, tak ada. Jenazah yang tidak ada depan kita. Maka bila kita sembahyang jenazah tak dapat kita, istilahnya jenazah ghaib. Jadi cara sembahyang sama. Sama, angkat takbir Allahu Akbar, niat dalam hati nak sembahyang jenazah. Pertama baca Fatihah. Lepas tu angkat takbir kedua, selawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga, doa Allahumma filahu, sekurang-kurangnya yang keempat sunat saja. Kemudian bagi salam. Cuma untuk jenazah ghaib ialah kita mesti pastikan. Bagi jenazah yang hadir dalam kitab Matlab, dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, tidak wajib menentukan lelaki dan perempuan. Maka saya peringatkan tentang jenazah. Mulai daripada malam ini, bila ada kematian, buat ada rumah. No? Tak semestinya. Kadang-kadang kita Allah, pada sembahyang ni tak ada nak balik. Okey, balik lepas sembahyang Isyak. Sembahyanglah. Ada sahabat kita mati di Kuala Lumpur, masuk WhatsApp, ada sahabat kita mati di mana-mana sembahyang. Maka begitu juga sembahyang sunat hari raya. Nah, kita boleh sangat dituntut yang ditunaikan secara berjemaah atau bersendirian, sama ada musafir, hamba dan perempuan. Semua boleh. Musafir boleh, hamba boleh. Jemaah haji tidak sunat menunaikan secara berjemaah, tapi sunat ditunaikan secara bersendirian walaupun tidak berada di Mina kerana dia menumpuk pada pekerjaan haji. Jadi jemaah haji tak sunat tunai secara berjemaah, tetapi sunat ditunaikan secara bersendirian walaupun tidak berada di Mina. Nah, kerana masa itu mungkin berada di Mina, kerana dia menumpukan kepada pekerjaan haji. Jadi dia nak tumpu haji untuk sembahyang sunat Aidil Adha. Sebab kerja haji itu ada lebih penting. Contoh, nak abang kata penting, 9 Zulhijjah kita dituntut untuk berpuasa. Tapi jemaah haji tidak sunat kerana dia nak tumpu kerja haji. Kita di Malaysia ni 9 Zulhijjah puasa lah 10, yang tak boleh lah 10, 11, 12, 13. Jemaah haji dia kena concentrate untuk buat urusan haji. Baik. Waktu sembahyang kedua-duanya dikira masuk apabila matahari naik, tetapi sunat ditakhirkan sekadar tingginya segala dan berkekalan waktunya hingga gelincir matahari. Waktu sembahyang dikira masuk apabila matahari naik, tetapi sunat ditakhirkan tingginya segala. Galah apa ni? Galah Kaimotan ke? Galah Kaiwan? Ini cerita kitab lama. Kitab lah ni ada jam dah. Terus Jabat Agama tulis sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri 8.45 pagi, dan solat sunat, mungkin solat sunat hari raya Aidil Adha diawalkan, mungkin 8.30. Aidil Fitri dilewatkan sebab Aidil Adha kita nak buat korban. Lepas tu Aidil Fitri disunat dilewatkan supaya memberi peluang kepada kita untuk yang tak payah zakat lagi. Maka sunat imam sebelum dia nak naik atas sejadah, ataupun ringkasnya sebelum dia nak jadi imam sembahyang tu, Assalamualaikum, ucaplah lebih kurang sikit. Lepas tu saya nak ingat, siapa tak bayar zakat lagi bayar. Bayarlah. Allah yang kita lupa. Dia pun tak bawa. Main tak zahir 7 hari pinjam. Bayar. Siapa tengok asnaf bayar. Sebelum solat sunat hari raya Aidil Fitri itu dilewatkan. Dia agama ni dia ada calculation dah. Contoh dengan bimbang, nah, dia ada calculation dah. Kenapa begini, kenapa begini? Dia mesti ada. Kenapa ada Allah dipercepatkan? Sebab nak buat korban ni. Maka sunat diringkaskan. Okey. Maka dia kata waktu sembahyang ini dia kata ialah kira-kira masuk waktu sembahyang itu dikira apabila matahari naik, tetapi sunat ditakhirkan sekadar tinggi. Jadi sunat aja. Tapi kalau orang Arab dia ambil menaik aja matahari, maknanya waktu syuruk ataupun waktu zuhur. Terus cerita sahabat-sahabat yang pergi Mesir, yang duduk di Jordan, duduk di Yaman. Dia buat sampai duduk Taman Delima, balik sembahyang subuh, relax tu. Dan bakar lemah lagi. Pukul 9 baru dia main.
Jadi dia buat kerja tu masa dia pergi Mesir, dia pergi pukul 9 dia tengok orang tak tahu. Oh dia takut sampai awal. Lepas tu dia tengok Tok Siap ada sapu masjid. Dia kata, "Ha tu Tok Siap awal mai." Kan? Tok Siap kata, "Awal apa? Habis dah mai." Habis dah. Tak mayang aja dah tu. Dia pula tak buka kitab. Mayang aja boleh mayang seorang. Walaupun dia mengaji di Mesir. Sud-sud dia kata dia tahu orang Arab dia tak balik dah. Sebab berkemungkinan nak balik jauh dan sebagainya, dia tunggu lebih. Jadi lebih kurang lah saya ingat dalam 7.30 kalau tempat kita semayang lah. Kita 7.30 pun nak balik, pun nak cari air. Jadi dia ambil waktu tu betul lah. Cuma sunat ditakhirkan, tajuk tadi lah. Tajuk apa? Tajuk kalau semayang sunat hari raya Aidilfitri ni, sebab nak bagi peluang kepada orang untuk bayar zakat. Kita punya ayat takkan dia tak bayar ikut. Jangan takkan pun Ustaz duk peringat dia malam benda lupa ni jangan. Biasa. Jadi masa itulah sunat imam mengingatkan jemaah. Baik. Tiap-tiap semayang ini punya 2 rakaat. Lafaz niat ialah usolli sunata Aidilfitri rakatillah ta'ala. Lafaz niat ni saya selalu sebutlah. Ini lafaz bukan niat. Sebab masyarakat kita ingat ni adalah lafaz. Saya pernah tanya orang itu, tolong niat semayang. Dia pun usolli. Saya kata tu bukan niat. Tu mana satu niat? Niat ialah dalam hati. Sebab takut dia penderah lafaz tu tanpa dia bawa ke dalam hati. Itu yang kita kena perjelaskan. Jadi selama-lama dia duduk semayang tu, dia ingat itu niat. Jadi usolli fardhu maghrib Allahu Akbar. Niat tu lintasan hati. Ketika kalimah Allahu Akbar untuk semua semayang, termasuk semayang sunat raya, masa kita angkat Allahu Akbar tu lintas dalam hati kita, aku ni nak semayang. Itu qasad. Semayang apa? Aidilfitri. Itu ta'yin. Dia tak ada ta'aruf, tak ada fardu pun. Semayang sunat lain pun macam tu lah. Ulang bila aku lupa. Kita mudah lupa. Bukan cakap kita Melayu mudah lupa. Pasal apa? Al-insan nisyan. Insan tu nisyan. Nama perkataan insan tu lupa. Nama pun lupa. Jadi lupa dengan ingat ni adik-beradik lah. Tersodok marah lah. Marah laki tak ambil lupa. Tak lagi bini lupa. Dia marah seolah-olah macam dia tu tak pernah lupa. Kan? Abang setiap kali keluar beli ayam tak pernah jatuh lampu saya. Adalah tak? Ada. Wah, zaman. Ada boleh? Apa dengar mobil? Kan? Esok dia tak jatuh lampu tapi kita ni orang lelaki tak mau ingat. Tutup je lah. Lupa dah ingat. Ayam biasa balik dia tak pergi cuci kereta. Esok baru tutup. Dia keluar kerja dia ingat biasa ya. Baik. Lafaz niat sembahyang Aidil Adha usolli sunata Aidil Adha rakatillah ta'ala juga ini lafaz sebenarnya litala hati maknanya nak sembahyang sunat Aidil Adha itu dikira niat. Baik, kaifiat. Kaifiat ni cara sekurang-kurangnya ditunaikan 2 rakaat seperti sunat wudu. Cara yang paling akmal, paling sempurna ialah takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. Dilakukan selepas membaca doa iftitah dan sebelum baca a'udzubillah. Takbir ini tidak termasuk takbir ihram dan takbir rukuk. Jadi maknanya kaifiat ni kita ulang sajalah. Kan? Termasuklah anak-anak kita yang belajar pun benar ni bukan dia tak buat. Tapi dari segi terminologi pendidikan tu, bila keluar soalan kita boleh buat. Tapi kalau kita bagi satu retak, tolong terang kaifiat sembahyang hari raya, nak tulis tentang buat boleh. Macam orang tanam pokok lah, tanam hidup elok. Tapi kita hang terang cara nak tanam, aku tak hati. Aku itu pun biji pakai baling gitu. Cerita rumah kak saya. Saya pergi rumah dia, yang ni tak ada tapi duduk kata ustaz ni kena sikit. Saya pergi dia tu buah tu pedak tu kan tanam pun tak. Tu. Geng tu makan, duk sembang pukul 2 pagi makan tu pedak balik. Sampai tumbuh boleh makan.
Lempak pun orang. Jadi nak suruh dia tulis, tak boleh tulis. Jadi ibarat itu juga, bila dia tulis dalam kitab ni kaifiat semayang, oh ini cara dia. Tapi kita dah buat dah. Maka dia kata sekurang-kurang tunai 2 rakaat seperti sunat wudu. Cara yang akmal, iaitu paling sempurna ialah takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. Dilakukan selepas baca nonton dan sebelum baca auzubillah. Takbir ini tidak termasuk, mana 8 kali. Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Lepas tu barulah sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru sekali. Maknanya takbir 7 kali, tasbih 6 kali. Soalan saya tanya, saya jawab. Ada satu kes Allahu Akbar. Tu imam ni sebelum sembahyang dia peringat dah. Kita sembahyang ni masa tahun sekali, jadi saya peringat lah. Tak lagi lepas gini-gini, dia tak lepas takbir tu, takbir 7 kali. Semua ingat? Okey, boleh mula sembahyang. Bila sembahyang, dia tak takbir. Terus Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Kawan belakang, subhanallah. Yang pun subhanallah. Lagi yang subhanallah, cik buat diri pula subhanallah. Dia tak main benda ni. Hidup pisau lampu buat depan jadi. Baik, jadi apa? Tok Imam tu kan? Lepas tu dah habis sembahyang. Tok Imam, mai yang lain. Sunatnya tak gaduh pun. Sunat saja. Kalau nak mai yang lain pun boleh. Tu kita, masyarakat kita. Hak sunat dengan wajib ni dia jadi raya rendah. Jadi raya rendah pula. Biar mai yang lain pula. Selerak habis. Yang kau janji nak balik mampu mentua pula, ada yang balik tu selerak tak gaduh pula. Macam saya pernah cerita banyak siri kuliah saya. Bila saya lepas baca doa kunut, saya tak sujud sahwi dah. Pasal apa? Pasal tak lagi kawan main belakang dia terkejut. Dia pula pagi tu, dia kata COVID lama tak main surau hari ni, try pipi tengok sebelum bagi salam sujud 2 kali. Dia kata apa ni siar lah. Pasal tak semua orang tahu. Tu cerita ya. Baik. Jadi yang pertama dia kata ditunaikan 2 rakaat seperti sunat wudu, cara yang akmal. Sunat wudu ni tadi saya dengar Ustaz Jafri Abu Bakar, sahabat saya masa di Alawiyah, dia kata elok lah ni musim Covid, saya pun pesan selalu berwudu untuk nak cegah Covid. Sebab bila kita wudu dengan sempurna, kita basuh buang kotoran. Di antaranya kita komuk. Bila kita komuk, kita buang. Covid duduk dalam ni, buang. Lepas tu kita sedut air dalam hidung, sedut pasal lemah, buang. Jadi insya-Allah. Maka lepas tu sembahyang 2 rakaat. Try lah tengok, mula-mula rasa berat tapi lama kelamaan. Sayyidina Bilal, apabila Nabi naik dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi dengar tapak kasut Bilal dalam syurga. Nabi tanya Bilal, apa amalan kamu? Bilal kata tak ada apa. Sahabat dia tahu tu, dia nak cakap dengan Nabi, nak cerita apa? Tak ada apa. Dah abang dulu tipis. Saya satu je, bila saya ambil wudu, saya sembahyang. Itu je. Bukanlah kata pada dia itu satu perbuatan yang dia hebat sangat. Pada Bilal, tapi di sisi Allah. Contoh mudah. Kita main masjid seringgit. Kita nak pergi cerita ke orang, aku ni setiap kali pergi masjid bagi seringgit, tu rasa malu tak? Malu. Tapi kalau isi rumah di sisi Allah tu besar. Daripada kawan nak buat sebuah surau, tapi setahun dia buat sekali 60,000. Tapi tak isi rumah. Itu nilai. Nilai ni di sisi Allah. Contoh, di antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dua-dua ni kaki lemah. Satu cerita, satu hari Rasulullah buat pengumuman, kita nak pergi perang, saya tak pasti perang Tabuk ke perang tak ingat. Sayyidina Umar dengar, terus perak bagi. Dalam hati aku nombor 1. Tanya Rasulullah, gimana? Sayyidina Abu Bakar, dia tak bagi ni. Nombor 1. Saat Sayyidina Abu Bakar balik, dia jenis orang lama, bukan tua lama, dia balik pelan-pelan dia main. Sayyidina Abu Bakar tu nak, Sayyidina Umar tu nak tengok. Itu BBC Rasulullah. Dia bagi nombor 2, kira saya nombor 1 lah. Kira tak faham. Dia bagi berapa? Rasulullah kata, tangan dia bagi hang kalah. Kalah juga. Bina yang tu. Kalah gena ni. Hang bagi berapa tadi? Dia kata, saya boleh 10,000. Tapi saya bagi 5. Kira banyak lah. 5 ni bila nak tahu makan anak je. Bukan ada apa. Tidak, saya nak bagi berapa lagi. Anak nak makan apa? Saya nak bakat masa dia bagi tu,
Dia bagi tak banyak. Tapi aku tanya dia, wahai Abu Bakar, hang bagi ni kata 3,000. Rasulullah tanya, yang hang bagi 3,000 ni berapa tinggal? Tak ada. Yang tinggal kat keluarga aku Allah wa Rasulih. Kalah juga Sayyidina Umar. Maksudnya nilai pada ketika itu bagi habis. Contoh sikit lagi supaya faham. Kita bawa 2,000, Bami bawa 2,000, saya nak pergi bayar duit televisi apa, taklah contoh. Kan? Saya bawa 2 ringgit. Bini tak pergi bawa banyak, dia tak pergi balik lambat. Bawa 2 ringgit. Tabung lalu Mami bawa 1,000. Kau ada 2,000, bawa 1,000. Kan? Saya bawa 2 ringgit. Contoh. Di sisi Allah saya lebih banyak. Pasal 2 ringgit tu. 2 ringgit tu saya ada. Kan? Tapi saya boleh bagi RM1. Bila saya bagi RM1, saya tak dapat title yang saya nak bakal buat tadi tu. Lepas tu yang kedua, kalau nak dapat pahala banyak, satu lagi pula, ni cara ilmu. Kita mai kita bawa duit, kata RM5 atau RM1. Kan? Sampai depan pintu tu, aku berdasar untuk letak duit dalam tabung RM1. Bila nanti jadi wajib RM1 tu, ganda pahala. Lepas tu masuk pula, aku bernazar nak sembahyang sunat. Makna jadi wajib. Sembahyang sunat itu dapat pahala. Itu cara dia. Itu cara untuk nak dapat pahala. Tapi jangan nazar di rumah, takut duit jatuh. Mai agak depan pintu tu nampak tu, okey, nazar niat. Cuma kita nak upgrade kita punya pahala menjadi wajib. Itu yang disebut oleh para ulama. Memang saat lagi nak sembahyang sunat ba'da isyak, memang nak sembahyang. Tapi aku bernazar, makna menaikkan taraf jadi wajib, pahalanya lain. Baik. Setiap takbir yang 7 hendaklah mengangkat tangan. Tu angkat tangan. Ini mazhab Syafi'i lah. Di antara takbir sunat Islami dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sekadar didengar oleh telinga kita sendiri ya. Jika syak bilangan takbir adalah diyakini dengan mengambil bilangan yang sedikit dan mencukupkan takbir. Jadi dalam agama ni tuan-tuan, dia kira kalau 6, 7, 6. Macam tawaf. Kita pergi Mekah tawaf dengan bini ni. Kita pun nak habis lah. Bang nak pergi mana? Cukup dah. Baru 6. Baru 6. Baru 6. Lepas tu kita ingat 7. Maka kita ambil yang 6. Yang kurang, mana habiskan jadi 7. Itu bab ibadat. Tapi kalau bab harta benda, kita pergi makan kedai jatuh tepi jalan, rempeyek, sembang ke politik, habis balang rempeyek. Mai tu kira berapa makan tadi? Berapa makan? Kita pun tanya sebalang berapa? Sebalang ni 50, tapi orang makan saja tak ada kira. Mami makan berapa? Saya ni 3, 4, 5 boleh 5 terus. Kalau 3, 4 boleh 5, biar lebih sikit tak apa. Satu rempeyek tak boleh suka kacau. Kalau senang cerita, sebalang berapa? RM50 bayar RM50 senang. Beli kali yang balang-balang. Makan berapa biji tak tahu. Lepas tu sedekah balik. Itu cara dia nak dapat pahala. Saya cadang adalah pagi tu ambil RM50, lalu ke kedai tu ada 5 kedai ni tak RM20. Saya lalu ambil nasi pukul bayar. Kalau tuan-tuan boleh buat itu setiap pagi, Allah usah. Dan ada orang buat banyak lah. Di dekat taman saya tu, satu bekas kapten naskah. Setiap pagi RM50. Dia minta, tak dan. Dia cakap ada orang bayar. Punya dia bayar. Itu cara dia lah. Baik. Jadi, dalam bilangan, dalam agama ini dia kira kurang. Macam kita semayang lah, tapi kita semayang isyak. 3 ke 4, kira 3. Sama lagi satu. Bagi yang yakin kata dia 4, tak payah ikut lah imam. Jadi Tok Imam bangun. Sebab apa? Tok Imam rasa dia lagu 3 kurang. Hak yang tak yakin ikut imam. Hak yang nak mungkin nak tua tu tak tahu. Sak yakin, sak tak yakin. Hak yang clear yakin, okey. Bagi perbuatan imam itu masih sah. Kerana dia melakukan benda yang salah. Jadi orang belakang ikut, so orang belakang pun tak yakin juga. Tak apa. Jadi walaupun imam buat jadi 5 rakaat, sebenarnya masih sah.
Baik, makmum hendaklah mengikut imam bertakbir sama ada kurang atau lebih, tetapi mengikut satu pendapat qil. Okey, yang kelima tu nah. Makmum hendaklah mengikut imam bertakbir sama ada kurang atau lebih ikut, tetapi mengikut pendapat qil tidak boleh mengikut takbir yang lebih. Qil ni pendapat yang dia lawan dia as-sah. Qil ni pendapat yang ulama sedikit, yang kadang-kadang tak dapat ditentukan. Macam ini pandangan siapa? Ini pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ini pandangan mazhab Maliki. Ini Hambali, ini Hanafi. Tiba-tiba ada pendapat qil. Qil ni ada satu pandangan, tapi tak tahu ulama mana, tapi pandangan ini tetap juga boleh dia kira. Maka dia kata pendapat yang qil ini yang agak lemah, yang tidak berapa sahih, tidak boleh ikut takbir yang lebih. Jadi tak boleh lah. Kalau imam dah buat lebih, jangan kita ikut, kita dah tujuh dah. Nah? Baik, membaca a'udzubillah setelah selesai takbir 7 kali. Nah, selesai takbir, baca a'udzubillah. Kemudian baru baca Fatihah, membaca surah dengan nyaring. Yang ni tabah. Bila kalimah a'udzubillah ni sunat dibaca setiap kali kita nak baca Quran di permulaan ayat. Maknanya setiap kali kita sembahyang, kita akan baca permulaan ayat. Kita nak baca qul huwallahu qul ya. Jadi sunatlah baca a'udzubillah termasuk Fatihah. Dan a'udzubillah ni juga kalau kita malam kita mimpi. Jaga-jaga mimpi pelik lah. Mimpi pelik. Baru ni dalam Facebook ada satu kawan tulis, saya pun nak tergelak juga. Kan? Bini dia yang mimpi dia nikah dua, tapi dia kena marah. Dia baca-baca nak tergelak lah dia tengok bini dia. Bini dia yang mimpi, kata dia nikah dua, tapi makit-makit dia kena marah. Dia pun pening. Tak bang ni saya semalam mimpi dia bang nikah dua. Semua orang. Ni yang saya nak ngalah. Mimpi. Maknanya bab nikah dua ni sangat sensitif lah. Mimpi pun tak boleh. Padahal bukan kita mimpi, dia pun yang mimpi. Tu yang Tok Ali tu cerita tu. Ali cerita. Masa laki dia tabuh dia sehari 2 kali, dia tak pergi report. Tabuh sampai pecah menyambung, kadang pecah kepala, patah kaki, tak pergi report. Masuk hospital, abang kita jatuh bilik ayak. Bilik ayak mana jatuh boleh patah 4 kaki? Kalau jatuh ditimpa bilik ayak, boleh jadi lah. Tapi dengar dagang kata lagi dah nikah dua, pecah lebat kali. Jadi tajuk tu tak salah. Dan bagi rekah. Baik, nah, membaca Fatihah dengan nyaring. Semayang hari raya ni baca kuat. Kan? Semayang Jumaat baca kuat siang hari. Ni pun ada satu cerita bila satu orang dia nak cari menantu. Dia bakal menantu dia. Hang mai rumahku waktu maghrib. Menantu dia tahu dah sah nak suruh jadi imam. Menantu dia maghrib tak boleh. Saya kerja balik dia. Tapi tak apalah, saya mai waktu asar. Dia sedih, asar baca belah. Tapi sambil dia duk fikir, dia duk ngaji. Bila dia ngaji dia boleh. Dia pun main waktu asar. Dekat nak asar dia main. Sama-sama roti mutu pokok dia. Naiklah kita nak mayang. Dia pun naik. Naik Allahu Akbar. Dia dia tahu lah kita nak jadi imam. Dia pergi. Lepas takbir baca bismillah derai. Mau mentua duk melekat. Mau mentua kata kacau dah menantu. Tapi bacaan sedap. Okey lah kawan mengaji. Orang ni kalau nak tu dia berlatih. Jadi habis mayang. Ringkas cerita lah. Makan. Pak mentua kata, punya bacaan bagus. Tak ada abang. Tu terang tak ada ambil mayang. Tu saya tak ada ambil mayang lagi, Pak oi. Nak ambil mayang mana saya turun betul tarik tangan lah. Allah budak ni pun. Gak nanti kita nak cek dulu noh. Baik. A'udzubillah setelah selesai takbir 7 kali. Membaca surah dengan jari. Membaca surah Qaf dan Al-A'la atau Qul ya ayyuhal kafirun yang pertama dengan jari. Ini nak baca surah Qaf boleh, Sabikhis boleh, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ayat-ayat sunnah yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Takbir pada rakaat kedua sebanyak 5 kali selain daripada takbir qiyam. Takbir qiyam tu takbir ni, takbir qiyam tu takbir untuk berdiri. Ditanya takbir qiyam, qiyam diri. Kan? Daripada takbir, daripada ni takbir qiyam ada. Jadi selain daripada takbir itu maknanya 5 kali. Takbir pada rakaat kedua sebanyak 5 kali selain daripada takbir qiyam dan rukuk, kemudian baca auzubillah dan surah Al-Fatihah. Antara takbir tersebut sunat dengan tasbih seperti Fatihah 176. Bila takbir angkat tangan 5 kali, maknanya tasbih hanya 4 kali. Surah yang dibaca pada rakaat kedua adalah surah Al-Qamar atau Ghasyiyah atau surah Al-Ikhlas dengan nyari. Ini surah-surah yang dianjurkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi sahabat pernah dengar Rasulullah baca, maka kita ikut. Sunnah-sunnah ni kita boleh ikut dan pahalanya sangat besar. Kenapa? Sebab Rasulullah pernah tanya kepada sahabat, siapakah umat aku yang paling hebat? Maka sahabat pasti menyatakan mereka adalah umat yang paling hebat. Tapi Rasulullah kata, ada lagi umatku yang hebat, umat yang jauh daripada aku, tapi mereka masih mengamal sunnah aku, maka mereka lebih hebat daripada kamu. Para sahabat manusia yang sering menyaksikan Rasulullah itu lain. Orang yang biasa tengok Rasulullah ni tak tahu nak habang lah. Wajah Rasulullah ni lebih terang daripada cahaya matahari, tapi tengok tak silau. Payah nak bang. Kalau Nabi Yusuf, Nabi yang paling handsome, buruk kalau tengah terbang nampak Nabi Yusuf jatuh. Kalau Nabi Yusuf mai surau ni buruk, dia nak makan buruk kita jatuh. Tapi Nabi Muhammad lebih daripada itu, sehingga Zulaikha biasa nak kenal Yusuf pada sahabat dia bagi buah apple. Depa nampak Yusuf potong jari. Kata ulama, kalau pada ketika itu yang lalu Nabi kita bukan dekat jari kepala depa potong. Sebab nak abang kecantikan ahsanul khaliqin Nabi Muhammad. Maka kita berdoa, perbanyakkan selawat, khususnya pada hari ni, malam Jumaat. Balik kita sembang ala kira Allah sambil-sambil tengok cerita drama apa tak lagi. Tadi pukul 10 dah. Saya tengok saya lupa. Allahumma salli, perbanyakkan selawat seperti dalam doa yang saya sebut semalam. Dan tadi pun masa saya doa, bila kita berdoa kita selitkan selawat. Mula selit, lepas tu tengah-tengah 2-3 kalimah doa selitkan selawat. Atas asbab insya-Allah selawat Allah akan memakbulkan doa kita. Siapa lagi banyak hajat, lagi banyak selawat, khususnya hari Jumaat. Para ulama kata hari Jumaat hari peruntukan untuk selawat kepada Nabi Muhammad. Tinggal dulu zikir-zikir yang lain. Bukan kita tak boleh, boleh. Tapi kalau diberi pilihan, maka selawat adalah lebih dituntut. Barang siapa yang selawat 1 kali hari Jumaat akan dibebaskan 80 tahun daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab selawat juga akan membebaskan ibu bapa kita yang di alam barzakh. Kita tak tahu nasib ibu bapa kita di alam barzakh, sahabat-sahabat kita. Kita selawat hantar kat mereka. Insya-Allah. Ustaz Samad Al-Palembang, Ustaz Samad dia kata dulu dia pergi mengaji susah masa dia duduk di Mesir. Mak dia tak ada duit, tapi kehidupannya tenang. Dia balik tanya mak, duk hantar duit, mak tak hantar, tapi saya hidup sana mudah. Mak kata setiap pagi selepas subuh aku akan hantar 10 surah Al-Fatihah. Jadi kita boleh buat. Kalau anak-anak kita mengaji macam saya, anak mengaji di Jordan, setiap pagi saya dan isteri akan baca Fatihah 10 kali, serta hantar kat mereka. Dan Fatihah adalah doa yang paling, di antara yang paling mustajab. Di dalam Fatihah itu doa. Dan setiap kali kita baca Fatihah, Allah akan mengaminkan doa kita. Bagi anak-anak pelajar, perbanyakkan baca Fatihah. Khususnya sebelum nak study, selepas study, sebelum nak exam. Kerana Fatihah adalah di dalamnya terkandung doa. Kerana Fatihah ini dia mula dengan puji Allah. Puji Allah. Kita bila kita puji Allah, Allah ni tak puji pun tak apa. Tapi selayaknya lah, sebab dia adalah Khaliq, kita makhluk. Baik. Antara takbir Islam yang surah dibaca adalah surah Al-Qamar, Al-Ghasyiyah, Al-Ikhlas. Baik. Sunat membaca 2 khutbah di
di mana sunat membaca 2 khutbah pada kedua-dua hari raya. Nah, sunat saja. Tu saya kata kalau di rumah tak payah baca khutbah. Maya. Kakak-kakak yang tak sempat nak main surah semayang di rumah. Sunat membaca 2 khutbah pada kedua hari raya selepas semayang jika dilakukan secara berjemaah. Kalau berjemaah seorang-seorang nak khutbah je nak bagi orang dengar. Khutbah kita siapa nak dengar. Khatib sunat menjelaskan hukum fitrah dalam khutbah Aidil Fitri dan berhubung dengan hukum korban pada jadi sunat dalam khutbah itu cerita hukum fitrah. Sebab itu dalam khutbah tu kalau kita semak dia ada tentang cerita hukum fitrah tu. Zakat fitrah dalam khutbah Aidil Fitri dan berhubung dengan hukum korban pada khutbah Aidil Adha. Khutbah pertama dimulakan dengan takbir 9 kali lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar secara berturut-turut dan 7 kali takbir pada permulaan khutbah kedua secara berturut-turut. Baik. Sebenarnya untuk hari raya Aidil Adha, sebelah saya katakan tadi tentang takbir. Sebab untuk hari raya Aidil Fitri takbir hanya sebelum sembahyang. Bila tu imam naik sembahyang tak boleh takbir lah. Ini dia ada sebelah tadi kita bincang. Takbir terbahagi kepada 2. Baik. Takbir mursal tidak mengiringi sembahyang, takbir muqayyad mengiringi sembahyang. Baik, takbir mursal ialah soal 101 tu sunat dilakukan sama ada lelaki atau perempuan, mukmin atau safir, merdeka atau hamba. Jadi sunat ni lelaki perempuan. Itu majlis daerah Kubang Pasu ada buat kot. Dia naik satu kereta highlight apa, dia pusing taman. Kita pun bila taman pun boleh buat. Tahun ni ada SOP tak boleh buat kot. Sunat takbir. Tidak sunat kepada jemaah haji kerana mereka sunat bertalbiyah. Jemaah haji ni labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Selama dia dalam ihram, apabila telah bertahalul barulah sunat takbir. Jadi bila kita berihram, kita sunat talbiyah. Sebab talbiyah itu ialah lafaz kita dengan Allah. Allah memanggil kita dan kita jawab lafaz itu. Jadi bila dah tak pakai ihram, baru kita sunat takbir. Sunat takbir dengan suara yang tinggi sama ada di rumah atau di jalan atau di masjid atau di pekan. Masanya ialah dari jatuh matahari malam 2 hari raya sehingga imam takbiratul ihram untuk menaikkan sembahyang hari raya. Bagi orang yang sembahyang sedia berakhir dengan takbiratul ihramnya. Bagi yang tidak sembahyang hendaklah bertakbir sehingga gelincir matahari. Cerita dia takbir mursal ialah takbir hari raya Aidil Fitri. Di mana jatuh saja matahari Ramadan boleh takbir. Dia berakhir apabila esok imam sembahyang. Kalau kita sembahyang seorang, kita punya takbir. Bagi orang yang tidak sembahyang nak bertakbir sampai gelincir matahari. Kalau awak tak sembahyang, awak takbir pun tak dah sembahyang. Pasal apa? Nak ambil pahala, maka bertakbir. Lafaz takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lafaz takbir ni tuan-tuan dia ada ketah dia. Nanti bila mai raya kalau boleh sembahyang edar ketah. Sebab kalau tak edar ketah tak lagi, suruh dia takbir dia duk awal itu boleh tak pergi main sedekah wa'dah. Lepas tu sudah dah. Bagi ketah tu. Dan boleh try. Okey, saya tengok kadang-kadang kita, kalau saya lah dah umur 50 tahun tiba-tiba takbir hari raya tak boleh. Pasal apa? Kita tak pernah praktis. Ada itu hari ada syarikat pencetakan siaran dia cetak banyak. Jadi dia edarkan. Jadi semua pakai tengok. Setelah cukup 3 kali sunat ditambah Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa ya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Ni orang sangkut ni. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Itu yang ditambah wa sudah dah kawan belakang. Wa sudah dah. Wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ni setelah cukup 3 kali sunat ditambah. Baik. Ini takbir mursal. Takbir muqayyad ialah hari raya Aidil Adha yang menurut tanya ni. Ayat Aidil Adha mengiringi tiap-tiap sembahyang. Rupanya takbir hari Aidil Adha iring sembahyang. Sebab tu kita tegur masa sembelih lembu
Yang pakai duk takbir bersama. Saya satu masjid. Omah. Saya kata tidak sunnah untuk pergi takbir masa sembelih lembu. Sebab nama takbir muqayyad ialah takbir mengiringi sembahyang, bukan takbir mengiringi sembelih lembu. Nah, jadi hari raya Aidil-Adha boleh bertakbir dengan syarat kena sembahyang. Hari Aidilfitri tak apa, turun dari matahari Ramadan, takbir. Biar bila masa di mana saja lagi perempuan nak usaha buat boleh. Tapi bila Aidil-Adha iring sembahyang. Tengok dia kata, mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu sama ada tunai atau qada dalam tempoh 4 hari itu 10, 11, 12, 13. Mengiringi sembahyang sunat rawatib, asal sembahyang saja boleh takbir. Sunat mutlak, sembahyang jenazah, mengiringi sembahyang sunat Tahiyatul Masjid, mengiringi sembahyang sunat wudu pada hari Jumaat, raya hari Jumaat, lepas-lepas tu imam salam tu terus dia sunat takbir, lepas tu baru dia baca doa. Dan tidak sunat untuk baca subhanallah alhamdulillah kerana diganti dengan takbir. Takbir muqayyad bagi orang tidak mengerjakan haji bermula subuh hari Arafah. Jadi 9 hari bulan hari Arafah tu pagi subuh tu boleh dah. Nah, tu kalau tanya baik, takbir apa itu? Takbir muqayyad bagi orang yang tidak mengerjakan haji kita lah, yang duduk di Taman Imam, kita tak buat haji subuh hari Arafah hingga jatuh matahari tasyrik. Orang yang mengerjakan haji bermula takbir muqayyad ialah waktu zuhur hari 10, Nahrun hari 10 hingga jatuh matahari hari tasyrik. Adapun bagi hari raya fitrah tidak ada takbir muqayyad dan tidak sunat bertakbir di tiap-tiap sembahyang malam hari raya. Itu beza takbir muqayyad yang memang selalu dalam masyarakat orang tanya. Jadi kalau kata hari raya Aidil-Adha, Ustaz Tahir panggil pergi homestay dah, nak makan kambing bakar contoh. Saya memang duk kempen, kita lepas ni buat di Kuala Lumpur jangan sembelih lembu. Kalau 7 tumpuk tu beli kambing pula 7 ekor. Jadi kambing senang urus dan memang lebih dapat pahala besar kerana kita menyembelih 7 nyawa. Walaupun seekor unta itu harganya 9,000, tapi 7 ekor kambing, walaupun kambing harga 500, bawang 3,500, itu adalah lebih afdal. Jadi bibi tak saya kata sebelum kita nak makan kambing ni kita takbir, tak boleh ya. Kalau nak takbir juga pergi ambil sembahyang, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa? Sembahyang sunat hajat, supaya minta nanti tahun depan kami banyak lagi. Baru boleh. Ni pembetulan lah. Jadi hak dalam televisi itu dia bertakbir sepanjang-panjang tu, adakah mereka sembahyang dulu baru takbir? Ataupun kalau hari raya Aidilfitri selepas sembahyang raya duk takbir sampai petang, itu Allah Alam. Tapi kalau ikut dalam kitab, maknanya tidak boleh bertakbir selepas sembahyang hari raya. Yang kedua, sembahyang takbir muqayyad mesti mengiringi sembahyang. Maka dalam tempoh 4 hari itu lepas sembahyang takbir, lepas sembahyang takbir, lepas sembahyang takbir. Nah, okey. Tu dia kata adapun hari raya fitrah tidak ada takbir muqayyad tak, dan tidak sunat bertakbir mengiringi tiap-tiap sembahyang malam hari raya tak. Jadi lepas katakan petangnya raya kita main sembahyang maghrib di sini. Lepas maghrib kita buat macam biasa. Lepas tu baru kita takbir. Jangan pergi lepas sembahyang takbir tu, lepas sembahyang maghrib beri salam terus takbir. Itu tidak berlaku untuk sembahyang hari raya Aidilfitri. Dia berlaku pada sembahyang hari raya Aidil-Adha. Sembahyang raya Aidil-Adha boleh lepas sembahyang ya takbir. Walaupun seorang dia perbanyakkan kalimah inilah kalimah yang sangat dituntut apabila hari raya. Sebab itu saya sebut tadi, sambutan hari raya kita ialah ibadah. Okey, sikit lagi kita. Perkara sunat dilakukan pada hari raya, mandi sunat dengan niat saja aku mandi hari raya. Waktu itu kalau mandi sunat Jumaat lepas subuh. Malam raya tengah malam pukul 12. Lepas bolang siap apa bakar lemang apa main mojok dengan cucu apa semua, sunat mandi. Kita mandi tengah malam ni ayam masuk paru-paru. Sekali itu aja, jangan tu amal. Sunat mandi setelah keluar fajar. Dia kata tapi dia kata mandi sunat dengan niat saja aku mandi, waktunya separuh malam, tetapi lebih afdal selepas keluar fajar lah, sebelum nanti sembahyang. Memakai pakaian cantik pada paling cantik lah. Ini sunat ni. Nah,
pakaian yang terbaik. Yang terbaik itu yang paling bawah. Itu sunnah. Jangan pula menantu, ayah ni tak payah dia, kat ayah SOP bukan nak pergi mana. Biar dia beli. Dia beli kalau apa pun pakai aja. Ish, kalau mewah ni ayah. Jangan tu cakap apa, nanti dia tak beli langsung. Cantik semua. Oh, cantik baju hang pada hati. Aku nak pakai kalau orang ni. Tukar masak ni dalam hati. Luar amboi. Ayah duk cari rata baju ni tak tak. Baru pandai beli pula. Ni bila ish hang beli kalau ni payah ayah hang boleh pakai dia pakai kata ayah masuk. Ada contoh. Kata. Oh, tu model tu saya cukup jaga. Tapi saya maklah jet pun jangan jet 4 tayar. Jet pun dekat 2 tayar. Jet sampai 4 tayar ambil guli sampai nak kelacat lemkan dia. Memotong kuku, menghilangkan bau yang keji, buang. Memakai bau-bauan. Sunat berpagi-pagi ke masjid itu selepas subuh bagi orang yang ramai selain daripada imam, supaya mengambil tempat. Imam sunat datang masjid pada waktu sembahyang untuk mengimamkan. Jadi sunat piawai lah. Sembahyang hari raya lebih afdal dilakukan di masjid, lebih afdal. Tapi buat di rumah boleh, di mana-mana boleh. Buat berjemaah boleh, seorang boleh. Jadi selesai kita solat sunat hari raya. Jadi ini secara umum dalam kitab. Dan saya ingat pun di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah perbincangan yang sama. Dia sebab agama ni dia bincang benda yang sama. Cuma pergi level universiti dia bincang lagi detail. Saya pernah buat kajian tentang kajian. Kalau di sekolah dia panggil folio. Kalau di universiti dia panggil paper kotak kerja. Lepas tu peringkat kajian PhD. Kajian yang sama. Saya tengok biasa satu kajian PhD tahu tajuk apa? Tajuk tapai. Tapai boleh buat kajian PhD. Tapi kaji bentuk akademik. Tuan-tuan, ada orang boleh buat tajuk PhD tajuk semut. Ish, kita nak cari tajuk dinar mah semut, tapi dia kaji secara akademik. Dan semutlah kalau saya nak ceritakan tuan-tuan 4 tahun tak habis. Cerita semut. Semut yang pertama, bau semut pertama, bau 1 malam. Semut pertama balik, sambung semut yang kedua. Terang nak habis semut satu bongsu tu. Tapi saya nak cerita pelajaran ni, kalau di peringkat sekolah rendah dia bincang tajuk semayang. Tapi dia bincang yang ringkas-ringkas. Peringkat sekolah menengah atas sikit. Peringkat universiti lagi detail. Dia ambil mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini. Mana yang sama? Agama ni ialah daripada kita kecil sampai kita besar, benda yang sama. Cuma kajian secara detail dan lebih akademik. Perbincangan mazhab lagi panjang. Tapi kita yang kita bincang ini kita mazhab Imam Syafi'i, dan kebanyakan buku teks di sekolah rendah dan sekolah menengah adalah dia mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi sekadar itu saja perbincangan kita tentang solat sunat Hari Raya Aidilfitri dan Aidilazha yang insya-Allah kita akan sambut lebih kurang 67 atau 68 hari, dan kita berdoa pada malam ni mudah-mudahan tahun ini kita dapat melaksanakan sembahyang hari raya, lebih-lebih lagi solat sunat ini bulan Ramadan tarawih secara berjemaah. Dan kita sangat rindulah, khususnya kalau tuan-tuan di sekitar Taman 5 ni, kita rindu nak sembahyang di Masjid Syarifah Fatimah, kerana di sana 30 orang imam yang berbeza pada setiap malam. InsyaAllah kita berdoa, dan kita ada senjata yang paling kuat, yang paling ampuh, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya serah kepada Allah, itu dinamakan ar-ridha. Sebab itu kalau orang tanya kita, hidup ini kita nak apa? Kita jawablah, saya nak dapat ridha Allah. Habis ridha. Itu yang paling baik. Mana ridha Allah ni, kalau Allah bagi senang, terima dengan ridha. Allah bagi susah, terima dengan ridha. Maka jawapan yang paling tepat ialah hidup untuk mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islam dinan sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba' wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Fallahu khairun hafizan wa arhamur
arhamur rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil hadina siratal mustaqim siratal nabiyyin wasyuhada was-siddiqin was-salihin. Allahumma ja'alna hadha jam'an huma tafarraqna ma tafarraqan ma'suma wa la tad'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yatba'una saqim wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana ila allazina amanu la tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.